Salam sejahtera, selamat pagi anda sedang menonton Niaga Awani bersama saya GJ Ahmad. Baik, Jabatan Kajian jangkakan bahawa pertambahan penyertaan 30% wanita dalam pasaran buruh Malaysia mampu meningkatkan keluaran dalam negara kasar negara antara 7 hingga 12% tahun. Itu menunjukkan kekuatan serta potensi golongan wanita dalam membina ekonomi negara. Bagaimana pemerkasaan golongan hawa harus dipertingkatkan lagi, lebih-lebih lagi ketika negara berdepan pandemik yang menyaksikan golongan ini berdepan tekanan hebat. Kita nak bersama Ketua Pegawai Eksekutif CGS CIMB Ruzi Rani Ajith yang juga pejuang hak serta pemerkasaan wanita. Izinkan saya meneruskan perbincangan ini dalam bahasa Inggeris. Good morning Ruzi. Thank you so much for joining us. Assalamualaikum and thank you for having me today. Yes. Yeah, Ruzi, COVID-19 affects everyone, but women are the most affected. This is because they have to work from home, take care of children during PDPR and etc. It's time to focus more on women to help them get through this difficult moment. What are some of the quick wins should be included under the budget 2022 for women? Ruzi. Okay. When I talk to some of the mothers and ask why they stop working and become full-time homemakers, they say they already have their hands full having to take care of their family. So having already hands full of taking care of their family and then with a full-time job will add more to their plate and to their stress. And also allow me to speak in Malay as well. Ramai lelaki yang mahu isteri duduk di rumah saja apabila sudah berkahwin. So mereka boleh lepaskan semua tanggungjawab mereka tentang penjagaan anak dan rumah tangga kepada isteri. Tapi adakah benar bahawa wanita-wanita yang berkeluarga tidak boleh menyumbang kepada ekonomi negara? Kalau kita lihat kadar penyertaan tenaga buruh wanita, female labour force participation rate di negara-negara jiran, the rate is much more higher than Malaysia. For example, Singapore labour participation, women participation, was 70% in 2019. In Thailand, 66.6%. Vietnam, 71.8%. Malaysia female labour participation rate, however, was only 55% in the second quarter this year. Bila kita lihat jurang yang besar dengan negara-negara jiran, mungkin kita boleh sedar bahawa wanita-wanita tidak perlu memilih salah satu atau antara kerjaya dan keluarga. Pada tahun 2014, Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara membuat bancian di kalangan ibu-ibu untuk bertanya, apakah sebab mereka berhenti kerja? Salah satu daripada mereka menjawab menghadapi masalah penjagaan anak-anak. 1/3 responden survey juga berkata mereka memerlukan pusat penjagaan kanak-kanak di tempat bekerja sebagai bantuan yang paling penting untuk mereka pulang bekerja. Oleh kerana itu, kerajaan boleh memperkenalkan insentif-insentif untuk sektor swasta membuka penjagaan kanak-kanak di tempat kerja. Syarikat-syarikat tidak harus melihat ini sebagai unnecessary added cost sebab cara ini ia akan dapat membantu wanita-wanita meningkatkan produktiviti mereka. Kalau sektor swasta sekarang boleh buat pantry atau recreational room untuk memberi insentif kepada pekerja-pekerja, pusat jagaan kanak-kanak pun patut diberi keutamaan dalam senarai benefit sesebuah syarikat. Dan kita dah lihat semasa PKP, ramai yang boleh bekerja dari rumah. So now, what we are entering is into an endemic area. So why stop those who really need to work from home to continue to work from home? Jika pekerjaan itu boleh dilakukan di luar pejabat, maka saya rasa syarikat-syarikat juga perlu mempertimbangkan flexibility kepada ibu-ibu bekerja dari rumah. At the end of the day, all we need kami juga berharap kerajaan dapat mempertimbangkan pemberian insentif cukai kepada syarikat-syarikat untuk menggalakkan pengambilan pekerja-pekerja dari kalangan wanita yang berkeluarga yang telah lama keluar daripada tenaga kerja. Usually companies do not feel comfortable hiring people who are out of labour force for a while due to fear of them losing their skills or concern of their employability or whatnot. But it is not necessarily the case every time. So I feel the private sector
should give these women a chance to contribute to the economy. So these are the certain things that government should encourage, should give incentives, should give some kind of tax relief to companies who encourages women to come back to workforce. Ya, Ruzi, kajian juga menunjukkan jika kita meningkatkan penyertaan wanita dalam pasaran buruh sebanyak 30%, kita akan dapat meningkatkan KDNK negara antara 7 hingga 12% tahun. Ini pastinya potensi hebat ya untuk ekonomi dan juga pemerkasaan wanita juga. Tetapi realitinya masih ramai wanita yang akhirnya terpaksa meninggalkan sektor buruh untuk menjadi suri rumah. Bagaimana sebenarnya perkara ini boleh diselesaikan dan juga what else can we do to make it better and narrow the gap? Okay, I would say to narrow this gap, maybe government can help to give more subsidies or tax rebate or tax release, which has been actually executed during last year's Laksana's plan, where they are given between 2,000 to 3,000 incentive for them to subsidize for daycare center. But I think what should be done is this is not enough. Sebab if you look at the average income in Malaysia, the rate is about 5,780 over ringgit per month, and childcare center these days minimum is about 1,000. So there is a lot of financial burden and pressure for parents to send the kids for childcare center. So without them sending, they cannot go back to work. But if they were to send, they would be pressured in terms of the cost of sending the kids. So I think government needs to look at that, whether they can extend or they can raise the subsidy. That's one. And then I think also, to increase women's productivity, everybody has to play a role here, not only government, but private sectors, to have the daycare centers in their organization itself, so that, parents would be able to put their effort and put their time and commitment in increasing their productivity without, having to wonder what's happening at home. Right? Yeah. So these are the things that we should encourage. Other than that, to increase women's productivity, women also have to be healthy, right? So government should also look at subsidizing their health screening, such as subsidy for pap smear test, cervical cancer test, mammogram test, because these costs are very, very, expensive, and also this will help the women to take care of themselves, their health, for them to be able to contribute into the economy as a whole. Yeah, Ruzi, talking about that, focus I think should also be channeled into increasing women's participation in decision-making level in the corporate sector. As of October 2020, only 25.4% of the top 100 companies listed on Bursa Malaysia managed to meet the commitment to fill at least 30% female board members. What else can be done to further increase their participation, Ruzi? Okay, ketandusan pemimpin-pemimpin dari golongan wanita adalah salah satu isu struktur dalam corporate Malaysia. Secara objektifnya, saya rasa memang mencabar untuk syarikat-syarikat ini memenuhi komitmen mengisi sekurang-kurangnya 30% wanita dalam ahli lembaga mereka dalam masa yang singkat. Asia secara tradisional adalah negara atau masyarakat yang patriarki, dan ramai umat Islam sehingga hari ini masih percaya lelaki patut menjadi khalifah untuk semua institusi. Ini akan mengambil masa dan hak dari kerajaan kepada sektor swasta, kepada masyarakat untuk memperbetulkan isu struktur yang lama membelungi sosial ekonomi Malaysia. Oleh kerana itu, kerajaan juga telah menekankan dalam RMK 12 kepentingan untuk meningkatkan lebih ramai ketua dari golongan wanita. Jadi saya berharap dalam Belanjawan 2022, kerajaan boleh memberi sebarang insentif atau pelepasan cukai kepada sektor korporat untuk memberi latihan-latihan dalam bidang
kepimpinan dan pengurusan tinggi kepada wanita-wanita. Because let's face it, women have long been disadvantaged, when it comes to gaining experience in high-level management. Since the longest time, we have not been considered for leadership position. But like I said earlier, it's not just the government that has to play this role. The private sector or the people that run the private sector need to change their mindset and become more empathetic and also give more recognition towards women. Kaum lelaki tidak boleh saja berkata mereka mahu menggalakkan lebih ramai wanita untuk mara ke tahap pengurusan tinggi, tetapi lepas tu komplain bila wanita tak boleh menyertai aktiviti networking pada waktu malam, pada hari minggu, sebab mereka perlu jaga anak, perlu ambil masa bercuti salin atau tidak mempunyai track record berbanding dengan lelaki-lelaki yang sudah mempunyai banyak pengalaman dan pengetahuan organisasi lain. Kaum wanita juga tidak boleh mempunyai sikap yang defisit atau mengiyakan saja apabila terdapat lelaki-lelaki berkata perempuan hanya perlu duduk di rumah dan jaga anak. Isteri pertama Rasulullah, Khadijah, merupakan seorang businesswoman yang berjaya. Aisyah, isteri Rasulullah yang paling baginda sayangi, mengetuai sekumpulan askar di Perang Jamal. Jadi jika kita fikir Islam ini merupakan sebuah agama yang bukan sebuah agama yang patriarki, ianya sebenarnya very progressive. So di CGSCMB Security juga kami mengambil serius tentang policy equal opportunity and anti-diskriminasi kerana kami tahu bakat tidak mengira kaum, agama atau jantina. So I'm a woman CEO and my head of research for Malaysia is also a woman. So our institutional and retail brokerage and research have won so many numerous awards including prestigious Asia Money Award. Jadi ianya menunjukkan bahawa wanita boleh jadi pemimpin efektif. Kami di CGSCMB juga kerap mengadakan forum pemikiran kepimpinan atau thought leadership di mana kami menjemput ketua-ketua corporate Malaysia untuk berkongsi pengalaman mereka dan nasihat untuk wanita-wanita yang mempunyai aspirasi untuk menjadi successful career leaders. And I also would remiss if I did not mention the contribution of various female empowerment non-profit organisation like the Women Leadership Foundation that they are giving female talent the support they need in networking world, daripada mengadakan seminar kepada pemberian pencerahan dan awareness kepada isu-isu wanita. Semangat mereka memang diperlukan untuk memertabatkan lagi kaum wanita di sektor corporate. Baik, thank you so much Ruzi for sharing your thoughts and input with us. Itu tadi Ketua Pegawai Eksekutif CGS CIMB Ruzi Rani Aziz yang juga pejuang hak serta pemerkasaan wanita dalam bercakap mengenai kebajikan wanita dalam bajet 2022. Baik, kita perlu berhenti berehat seketika, kembali selepas ini.